Salam guys, Muaz Malik di sini. Okay, so aku agak sedikit kelang kabut hari ni sebab kita ada smartphone terbaru daripada Xiaomi. Tiba-tiba kan. So ini adalah merupakan Xiaomi Mix Fold 3. Memang paling terlatest sekali. So dia adalah merupakan smartphone jenis foldable lah kan, yang boleh buka tutup macam ni. So dalam ada screen, luar ada screen. So yalah, ini lah smartphone dia. Tapi aku kelang kabut sebenarnya sebab aku hanya ada masa beberapa jam saja dengan smartphone ni sebelum kita kena pulangkan balik kepada Xiaomi. Tapi anyway, terima kasih Xiaomi Malaysia sebab bagi aku pegang kejap kan. Dapat jugalah merasa daripada tak dapat rasa kan. Jadi satu benda yang perlu korang tahu ialah Xiaomi Mix Fold 3 ni dia tak official untuk pasaran global ataupun untuk pasaran Malaysia. So buat masa sekarang smartphone ni hanya available untuk pasaran China je lah. So bila dia berada dalam pasaran China, maksudnya dia punya OS dia pun MIUI dia adalah Chinese ROM punya. Tapi kalau let's say kalau korang jenis degil juga, jenis korang nak beli juga sebab korang nak gunakan juga smartphone ni, boleh, tak ada masalah. So korang beli je and then kemudian korang boleh sideload lah Play Store tu semua. Kalau korang nak juga smartphone yang kira official, global ROM, ada Play Store tu semua, boleh. Tapi bukan smartphone ni lah. Ada banyak lagi pilihan smartphone flagship daripada Xiaomi yang korang boleh pilih. Antaranya macam Xiaomi 13 Pro ataupun korang boleh go for Xiaomi 13 Ultra. Yang ini pun mantap kan ni. Tapi kedua-dua smartphone ni dia bukan jenis foldable lah kan. Kalau nak foldable, inilah yang kat tangan aku sekarang ni. Jadi apa yang menariknya tentang Xiaomi Mix Fold 3 ni? Bagi aku, kalau kita nak cerita dari segi spesifikasi dalaman, kebanyakannya adalah benda yang korang boleh expect lah kan. Of course lah, smartphone flagship semua yang terbaik lah. So pertama dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 2, paling powerful. Kemudian dari segi storage pun ada penambahbaikan, dia gunakan UFS 4.0 kan. So kira dia punya write and read speed dia memang laju gila. Dan dari segi penggunaan RAM dia pun RAM yang paling latest juga, iaitu LPDDR5 kan. Dia bukan 4. Dan kemudian untuk model yang kali ni pun dia orang dah support untuk wireless charging. So banyak benda lah sebenarnya yang Xiaomi memang dah letakkan pada Mix Fold 3 ni. Maka kalau cerita dari segi spesifikasi, smartphone ni memang mantap gila. Tapi bukan itu yang paling mantap lah. Sebenarnya benda yang aku sangat impress waktu first time aku pegang smartphone ni adalah dia punya size dia. So size dia ni kan, bila aku pegang tu, dia memang tak terasa macam sebuah smartphone foldable lah. So kalau kita tengok macam smartphone foldable Samsung Fold kan, korang boleh nampak lah kebanyakan smartphone foldable ni dia jenis tebal semua kan. Tapi Xiaomi punya smartphone foldable memang nipis gila lah. So macam ni, ini bayangkan, ini dah lipat ni, tapi dia still nampak macam normal, macam smartphone biasa. Dan lepas tu kalau kita buka dia punya screen dia ni, jadilah gila. Ya Allah, nipisnya. Aku tak faham lah kan, macam mana Xiaomi boleh buat smartphone macam ni. Memang mantap lah. Jadi kalau dulu antara kelemahan paling utama yang ada pada smartphone ni, walaupun dia nipis, dia punya hinge dia tak kuat kan. So korang boleh buka dan korang just boleh tutup. Tapi kali ni memang Xiaomi dia dah perbaiki dia punya teknologi hinge dia. So korang banyak juga, dia tak adalah hebat macam Samsung Fold, tapi at least korang boleh buka lah kan pada pelbagai jenis angle kan. But still lah kan, aku mesti tak boleh tau. Dia macam masih lagi mind blown tau dengan dia punya kenipisan dia ni. Nipis betul lah. Dia rasa macam pakai smartphone biasa. Tak terasa macam pelik pun bila pakai dekat tangan. Bila jadi macam ni aku mula lah kan. Dia mula rasa bengang kan. Kenapa Xiaomi dia tak launch secara global? Sebab kalau dah canggih macam ni, macam sayang lah kan kalau dia orang tak commercialize kan untuk digunakan seluruh dunia tu lah. Dan kemudian benda yang aku suka juga adalah dia punya cover screen pada bahagian depan ni. Dia punya aspect ratio dia normal macam smartphone biasa. So bila kita guna memang tak terasa lah awkward untuk guna. Dia tak adalah meruncing tinggi ke atas ke, ataupun dia tak cukup tinggi ke. Dia memang cukup sifat lah. Dan dari segi spesifikasi pun cukup sifat juga. So screen dia 120Hz, kemudian OLED, and then kemudian dia punya brightness level pun memang tinggi gila. Size screen dia pun besar. Cuma kalau nak bandingkan dengan smartphone flagship yang normal punya tu, dia masih lagi lah ada bezel yang sedikit tebal. Tapi benda ni bukan benda yang isu yang sangat besar lah kan. Normal lah untuk sebuah smartphone foldable. Dan bila kalau kita buka pada bahagian dalam, lagilah besar. So screen bahagian dalam ni nak dekat 8 inci. Ada kemudian 120Hz juga, menyokong LTPO. Kat luar tadi tak ada LTPO.
LTPO. Yang ini LTPO, so dia menyokong daripada 1Hz hingga 120Hz. Yang dekat luar ni dia menyokong paling rendah dia boleh pergi 60Hz sampai 120Hz. Dan bila skrin pada bahagian dalam ni besar, so maksudnya dia punya bezel dia memang sangat nipis lah. Kamera selfie jangan risau, dia bukan under display, so dia ada buat pancho lah dekat bahagian tepi ni. Dan persoalan yang memang akan ramai orang tanya, macam mana dengan crease dia kan? Crease dia memang sangat minimal lah. Dia memang tak ada terasa sangat lah longkang dia tu. Dan seperti biasa juga, bila kita gunakan OS yang MIUI full ni, sudah pastilah korang akan dapat juga gunakan fungsi-fungsi folding yang ada lah pada smartphone ni. Contohnya macam bila korang tengok YouTube kan, korang boleh fold macam ni kan. So video akan dimainkan pada bahagian atas, dan kemudian pada bahagian bawah tu korang boleh control kan, sama ada nak next ke, nak laju ke depan ke apa ke, korang boleh buat macam tu lah. Dan kemudian kalau dalam kamera app pula, korang boleh gunakan pada bahagian bawah tu untuk thumbnail, atas untuk korang tengok gambar yang korang nak compose untuk shot tu. Dan kemudian korang juga boleh buat multitasking kan. Screen dah besar, of course lah korang nak buat multitasking tu lah. Tapi still lah, bagi aku kalau kita cerita untuk OS ni, OS yang daripada China ni, walaupun ada banyak feature yang diorang letakkan, contohnya nilai jumlah widget yang memang banyak tu semua, boleh multitasking semua, still aku merasakan yang mana kalau dari segi OS ni, Samsung punya OS adalah lebih mantap lah kalau nak gunakan untuk foldable smartphone. Terutama kalau kita nak gunakan pada bahagian multitasking kan, lebih banyak sebenarnya korang boleh buka pada Samsung Fold. Dan kemudian dari segi bateri dia pun makin besar kan, 4800 mAh, kalau dulu 4500 mAh. Dan kemudian design belakang ni kan, kalau korang tengok design belakang dia ni, nampak macam dia punya design ni adalah design kulit, tapi sebenarnya ni bukan kulit, ni kaca. Kaca yang didesign untuk nampak macam kulit kan. So agak unik jugalah. Ada pada bahagian belakang ni juga korang akan nampak lah dia punya placement untuk kamera. So dia ada 4 kamera pada bahagian belakang, dan kemudian untuk kamera selfie ada 2, satu kat depan, satu kat dalam. So untuk design dia punya placement kamera dia ni, jujurnya kalau aku memang aku macam kurang berminat sikit lah kan. Sebab pertama, dia punya finishing panel bar dekat bahagian belakang ni dia jenis berkilat. So macam sekarang ni pun aku memang dah penuh dah dengan cap jari aku, memang agak menyirap juga. Dan kemudian dia punya placement untuk 4 ni pun entahlah, bagi aku tak adalah nampak apa yang menarik sangat lah. Tapi itulah, benda ni semua benda yang subjektif kan, bukannya penting pun. Sebab yang penting adalah sensor yang digunakan. So dia ada kamera utama 50 megapiksel, ada kemudian kamera telefoto ada 2, 3.2 times zoom 10 megapiksel, lepas tu 5 times zoom 10 megapiksel, dan kemudian kamera ultra wide 12 megapiksel. Dan dalam masa beberapa jam aku menggunakan smartphone ni, aku sempat jugalah untuk ambil view gambar daripada smartphone ni, dan hasil-hasil tu macam korang nampak lah kan. So basically hasil gambar dia tu sebab dia ada kolaborasi dengan Leica. So macam dalam video ni aku gunakan authentic punya style, dan dia punya hasil gambar memang nampak lebih kurang sama je lah macam kalau korang ambil gambar menggunakan Xiaomi 13 Pro ataupun 13 Ultra. Cuma kalau nak nampak beza pun mungkin adalah dari segi nilai ketajaman gambar lah, terutama untuk gambar telefoto. Sebab kalau macam 13 Ultra, dia punya kamera telefoto dia tu 50 megapiksel kan. So gambar nampak lebih sharp lah. Tapi untuk smartphone ni, sebab kita faham lah kan, dia orang nak sumbat, macam mana dia orang nak sumbatkan sensor besar-besar tu. Bayangkan smartphone ni nipis gila kot. Kalau nak bandingkan dengan 13 Ultra, beza betul kan. So macam 13 Ultra dia boleh lah letakkan sensor yang besar tu sebab dia ada ruang yang cukup. Tapi pada Mix Fold 3 ni, of course lah dia ada kekangan dia tu. So tapi walau macam mana pun, dengan kekangan yang dia ada ni, dia masih lagi mampu lah untuk menawarkan setup kamera yang sangat kompetitif lah, yang mana mampu untuk memberikan saingan hebat kepada smartphone foldable yang lain. Macam aku cakap pada awal video tadi, smartphone ni memang takkan available untuk pasaran Malaysia ataupun pasaran global, sebab dia hanya dilancarkan pada pasaran China saja. Dan harga dia tak payah cerita lah kan. Dah benda tak jual, tak payah nak cerita lah. Sebab harga dia memang confirm tak masuk akal lah. So apa sebenarnya yang aku buat dalam video ni adalah untuk menghargai teknologi yang diletakkan pada smartphone ni. So aku memang impressed lah dengan apa yang Xiaomi dah buat pada smartphone ni kan. Memang banyak betul pembaharuan yang diorang buat kalau nak dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelum ni. Anyway, terima kasih Xiaomi Malaysia sebab bagi aku pinjam gunakan smartphone ni, walaupun dalam masa beberapa jam je, tapi aku sangat appreciate. Best gila dapat gunakan, dan best jugalah sebab aku boleh share dekat korang semua kan. So dah cukup lah. Sampai sini je lah. Jadi macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.
Bye-bye.